Kita punya show tak biasa-biasa, Mat. Kita ambil YDP dengan timbalan YDP, Mat. Cantik, Mat. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dalam rancangan Celoteh Show. Celoteh lagi. Yes, so bersama saya hari ini Aizat, saya ditemani oleh dua orang tetamu jemputan yang sangat hebat hari ini, ya guys. So apa kata kita berkenalan dulu dengan diorang sebelum kita meneruskan dengan segmen kita hari ini. So siapa nak mula dulu? Bagi dia. Bagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ahmad Syarah Azril dan saya lagi mesra dipanggil sebagai Rail je lah. Rail. Bukan abang. Bukan. Abang Rail je. Abang Ahmad. Rail je. Rail. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perkenalan daripada saya, Wainas Umairah binti Mustafa. Boleh panggil saya Umay je. Umay Okay. Umay je, je tu tak? Tak, Umay. je tu tak. Umay je. Umay. Okay, Umay. Okay, so dua orang ni dia sebenarnya tetamu kita hari ni bukan hanya mahasiswa, tapi mereka juga antara golongan-golongan yang hebat. Ada golongan-golongan yang berjawatan ni kan. So apa kata bagi tahu sikit? Bagi tahulah dekat orang. Okay, saya merupakan yang dipertua untuk Persatuan Psychological First Aid UPSI dan ini adalah timbalan saya lah. Itu cuba sikit lah tentang kami. Nampak guys? Kita punya show tak biasa-biasa, Mat. Kita ambil YDP dengan timbalan YDP, Mat. Cantik, Mat. Oh my god! Wow! Dah serius. Sebab apa? Sebab kita nak make sure apa yang kita share tu tepat. Kalau main ambil orang ni, tak semestinya ambil tepat kan? Betul. Yeah, boy. So, psychological first aid. Apa tu? Okay, saya share sikit lah. Psychological First Aid ni dia macam satu persatuan untuk kita jadi sebagai frontliner lah kalau ada mangsa-mangsa macam dalam krisis atau bencana. Dan tugas kita kat sini adalah untuk macam stablekan emosi diorang ataupun kurangkan stres diorang dan sebagainya lah ketika benda-benda berlaku. So kita tahu kan bila dalam bencana ataupun krisis, emosi mereka ni tak stabil. So kita ada di situ untuk tenangkan mereka. Ada nak tambah? Tambah sikit lah. Psychological first aid ni dia boleh kata bantuan dari segi psikologi, dari segi emosi. Macam saya pernah bagi tahu sebelum ni, tak tahulah dah tengok ke ataupun belum. Beza dia dengan Dia main peti. tak tahulah kan. Beza dia psychological first aid dengan kita boleh compare dengan PBSM. Persatuan Pelan Sabit Merah Malaysia, di mana mereka ini menjadi frontliner ataupun menjadi orang pertama yang memberi bantuan awal sebelum orang yang sakit itu diserahkan kepada yang lebih pakar. Tapi mereka itu adalah mereka itu cedera dari segi fizikal. Tapi kami ini membantu orang yang sebagai orang utama, membantu mereka dari segi psikologikal, dari segi emosi sebelum kita hantar kepada pakar. Macam tu. Dia macam PBSM, dia bantu yang luka dekat luar. Dia ni bantu luka dekat dalam. dalam. Kat dalam. Kat sini. Maksudlah sebelum jadi lagi parah, sebelum dia buat action yang lagi teruk, so kita tarik dululah. Kita tarik, kita bantu dia. Kita cut terus. Kat situ, after that kita rujuklah siapa-siapa yang sepatutnya. Okay, faham? So, faham? Okay, so topik kita pada hari ni, sebab kita dah bawa dua orang daripada psychological first aid ni, yang mana diorang ni memang tahu and mahir lah pasal emotional, mental health apa semua. Okay. So, kita nak pergi kepada topik mental health, tapi kita nak spesifikasikan kepada certain topik. Okay. Topik tu adalah cinta. Wow. Hangat topik panas. dia. Topik panas Tadi mukadimah biasa je. Kita akan pergi kepada topik cinta dan mental health. Okay, so apa yang Ray dengan Umay tahu ataupun apa yang Ray dengan Umay faham pasal mental health dan cinta? Apa kaitan benda? Jeng. Kita bagi YDP dulu lah. Okay, untuk cinta, yang kita tahu cinta ni dia satu emosi bila kita ni suka ke orang.
Tapi cinta ni dia tak adalah cinta kepada manusia semata-mata, betul? Kita ada cinta kepada haiwan, cinta kepada alam semula jadi, cinta kepada macam-macam lah kan, bukan spesifik. Tapi saya bercakap yang cinta ni satu benda yang saya rasa benda macam ajaib lah. Sebab kerana cinta kita mampu somehow kita boleh buat apa-apa yang kita tak pernah fikir pun kita nak buat. Yes, betul tak? Betul. Okay. Saya rasa macam tu lah lebih kurang. Kalau rumah nak tambah ke? Why are you running? Why are you running? Dia tembak kita macam tu. Okay, apa tadi? Cinta dengan mental health. Yes. Perbezaan dia ke ataupun macam mana? Mana boleh perbezaan ke, kaitan ke, bersama ke? Kalau pendapat saya lah, saya tekankan pendapat saya. Okay, cinta dan mental health ini adalah satu benda yang berbeza. Cinta ni macam mana cakap dia menyebabkan perasaan macam dia cakap tu, menyebabkan perasaan. Dan bila kita sebut cinta ni, of course lah dia perasaan yang kita suka, macam tu, yang suka, yang menggembirakan, something like that. Mental health adalah satu benda yang macam mana cakap dia bukan perasaan, tapi daripada perasaan dia jadi macam tu. Faham tak? Kalau tak faham, kita ke next dulu. Kita sabar bah, awal lagi. Awal. Kalau macam awal-awal ni blur-blur, tak apa, stay sampai habis. Okay, so kita dah dengar pendapat daripada diorang ni, apa tu cinta, apa tu mental health kan. So kita pergi kepada soalan pertama lah, tapi soalan pertama ni tak panas lagi lah. Okay, siap. So macam mana cinta ni dia boleh orang cakap mempengaruhi mental seseorang? Adakah cinta ni membuatkan mental dia makin bertambah baik ataupun makin sebaliknya lah? So macam mana? Cinta ni apa efek dia? Cinta kalau kita cerita pasal cinta antara lelaki dan perempuan lah. Ataupun itu lebih senang lebih senang nak cakap macam tu lah kan. Okay, kalau cinta yang melibatkan dua orang ni, dia macam dia ada baik dan buruk sebenarnya. Dia bergantung kepada individu tersebut lah dan pasangannya. Kalau saya kata macam relationship tu sihat ataupun baik, dia sebenarnya tak ada masalah pun saya rasa. Dia daripada segi hukum agama memang salah lah. Tapi kita cakap pasal mental health dulu. Dia sebenarnya saya rasa macam benda tu tak ada masalah kalau dia contoh macam jadi sebagai satu sumber motivasi. Mungkin contoh seorang lelaki ni dia rasa insecure ataupun dia macam dia tak boleh lah kalau dia punya partner ni lagi hebat daripada dia. So dia akan, ada orang dia akan berusaha untuk ni. Tapi kalau kita cakap sebaliknya, ada orang yang tak boleh tengok pun pasangan dia lagi hebat. So nak tak nak dia akan jatuhkan juga ataupun dia akan jadi kepada isu-isu lain lah macam mendera, pukul dan sebagainya benda tu. So dia ada kaitan juga dengan mental health. Mungkin nak tambah apa mai? Nak tambah Dia tembak lagi sekali guys. Damn! Okay, kalau cakap tentang cinta dengan mental health tadi, apa soalan ni? Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahulah. Macam mana cinta ni macam mana cinta ni boleh mempengaruhi mental seseorang? Okay, macam mana cinta ni boleh mempengaruhi mental seseorang ini? Bagi saya, sama je macam mana nak cakap macam mana mental ni mempengaruhi seseorang adalah macam mana seseorang itu hadap, macam mana seseorang itu handle benda tu. Okay, sama je apa-apa situasi sekalipun, kalau tak bercinta sekalipun, kalau hadap something tu, macam mana dia hadap, macam mana dia pandang sesuatu itu. Kalau dia pandang ke arah benda positif, maka positiflah jadinya. Kalau dia pandang dari sudut negatif dan berkelakuan negatif, maka negatiflah jadinya. Okay, so kalau kita cakap pasal cinta, kita boleh tahu ada dua jenis. Tak tahulah, kalau saya tahu dua jenis je, positive and toxic relationship lah orang kata. Dia positif tapi bukan negatif, dia toxic. Dia terus toxic. Dia Kalau terus macam toxic. negatif macam ni macam tak famous sangat. Dia macam toxic terus. Maksudnya kalau negatif tu boleh repair dia, toxic tu memang tak ada. ada. Betul. So yang manakah situasi seseorang itu berada, itu yang akan mempengaruhi diri dia. Kalau dekat positif, maka bolehlah orang tu ke arah positif relationship. Kalau tak, maka sebaliknya lah. Jadi kalau yang sebaliknya tu, itu yang akan menjejaskan mental health. Macam tu lah. Okay, so tadi macam Ray cakap,
certain partner dia tak boleh tengok partner dia lebih daripada dia. Betul. Betul, dia akan rasa tercabar kan. Hmm. Tapi benda tu sebenarnya baik kalau kita tengok daripada sudut dia just Sudut tercabar positif. secara tercabar je lah. Macam tak boleh ni Betul. partner aku lebih daripada aku ni, aku kena struggle lebih sikit. Betul. Tapi Rin juga ada mention tadi pasal dia macam pukul apa semua, start pukul tu, itu dah dikira toxic sebenarnya. Betul, dia toxic lah. Dah dikira toxic. So macam Umay cakap, sebab Umay sebut toxic tu, saya tiba-tiba tertanya-tanya, Okay. macam mana kita nak detect permulaan hubungan yang start untuk ke toxic? Okey, kalau berdasarkan pengalaman saya lah, berdasarkan saya bercerita kan. Alah. Okay, dah tak single guys. Okay, berdasarkan pengalaman saya, cinta ni sebenarnya benda yang indah untuk yes. mula-mulanya. Okay, 2 minggu awal. 2 minggu awal, sebulan bergantung lah. Selalunya 2 minggu awal tu mesti baik. Dunia ni macam indah, makan semua elok lah orang kata. Bangun pagi senyum. Orang pun ingat kita gila. Senyum semuanya masa. Okay, untuk 2 minggu pertama selalunya tak ada benda, tak ada masalah. Okay, tapi macam cakap tadi, dia tanda-tanda untuk jadi toxic. Okay, pertama sekali cara kita komunikasi dengan partner kita lah, dengan pasangan kita. Kalau dulu kita mungkin dengan cara-cara baik, tiba-tiba dia start tinggikan suara, dah start bermaki, dah start keluar perkataan kasar tu, dikira first lah. Sebab siapa je sanggup nak cakap benda-benda tak elok dekat orang yang kita sayang kan. Stop it. Get some help. Tapi kalau dah sanggup macam tu mungkin antara tanda awal lah untuk toxic. Dan kalau selain daripada tu, mungkin kita kata dia dah mula untuk bosan dengan pasangan sendiri. Dia dah mula cari keluar orang lain, cari orang lain untuk puaskan hati dia. Sebab dia rasa partner dia tak cukup lah macam tu. Kalau saya sesuatu hubungan tu boleh jadi toxic bila kita tak dapat apa yang kita nak. I mean dalam cinta tu lah. Contoh nak bagi contoh Contoh kita nak bercinta sebab kita nak kasih sayang, kita nak orang support kita, okay? Dan sebelum ni kita dapat benda-benda tu, tapi bila benda tu jadi toxic, kita tak dapat benda tu. Malah dia menyakitkan diri kita sendiri. Kita tak dapat pun kasih sayang, malah macam dia cakap mungkin boleh dipukul dan sebagainya. Ataupun kita tak dapat pun attention ke, ataupun kita tak dapat apa yang kita nak lah daripada perhubungan tu. Kita nak support, kita nak dapat support sistem yang baik. Sebab selalunya orang yang bercinta ni selain daripada ingin mendirikan rumah tangga, diorang perlukan diorang mengharapkan partner diorang tu bagi support pada mereka, pada diri mereka lah. Support moral lah. Support moral, support emotion. Okay. Jadi bila tak dapat benda tu, bagi saya itulah tanda-tanda toxic ni dalam satu perhubungan tu. Faham tak? Yelah sebab macam contoh kita nak buat tu tak boleh. Ini tak boleh. Tapi bila tanya tak ada sebab, just tak boleh. Just Faham tak? menghalang Kadang benda hobi ataupun benda yang tak sepatutnya macam kita boleh fikir logik. Benda ni macam tak sepatutnya pun tak boleh. Faham tak? Dia jadi macam kita pula terkungkung. Tu rasa macam tak best lah. Kita nak ada partner, kita nak ada orang dengar, kita nak ada orang faham. Tapi sebaliknya jadi yang lain. So itulah bagi saya toxic tu dah bermula. Tapi bila dah start touch, dari segi physical touch, saya rasa itu dah for me dah too much lah. Limit lah. Yes. Yelah kita dah sampai nak pukul orang Itu tu siapa siapa? kan? Kalau dah bercinta pun macam tu, next macam mana? Itu tak sekata sebantal lagi. Betul. Kan? Kalau dah hidup sekali macam mana bangun pagi tengok rambut saya. What did he say? Siapa nampak kan? Siapa? Siapa? Bangun sebelah Alamak. Okay, so kita tahu tu tanda-tanda awal untuk toxic kan. Tapi ada juga certain pasangan yang dia tahu pasangan dia toxic. Dia bertahan. Tapi dia bertahan. Dia bertahan dengan Padahal- alasan yang sayang. Sayang. Saya Alasan boleh ubah. Boleh ubah pasangan tu. boleh ubah dah. Lebang ni apa semua. Okay. Ni pakai pemeris. So macam mana untuk orang yang menahan ataupun mempertahankan hubungan toksik ni, sebenarnya mental dia tu dah terganggu ke, mental dia tu dimanipulate oleh pasangan dia ni? Sebab kadang orang yang
kadang kan macam contoh lah psycho lah. Betul. Psycho. Dia bila dia marah dia pukul. Oh, lepas tu bila dia dah habis buat benda tu dia macam minta maaf lah saya buat benda ni sebab nak bagi pengajaran ni everything so on. Benda tu macam tak valid. So macam mana? Adakah orang yang mempertahankan tu dia mental dia tu dah memang kena torture atau dia manipulate memang terus? Jom. Dia macam tu je. bagi kita jawab dulu. Okey, pendapat saya lagi berkaitan dengan isu itu. Apa ni orang kata, sebab tu ada pepatah kata kalau dah cinta itu buta. Macam tu. Boleh jadi macam tu ataupun macam ni nak kata, kenapa pepatah itu wujud lah bagi saya sebab adanya orang-orang yang macam ni yang macam mana dia sayang yang terlalu sayang sampai tak nak lepaskan. Faham tak? Dia sayang orang lain lebih daripada sayang diri dia sendiri. Itu pendapat saya lah. Sebab kalau awak sayang diri awak sendiri, awak tahu macam mana nak jaga diri awak, baru awak tahu macam mana nak jaga orang lain. Okey? Tapi kalau sayang pada diri itu kurang berbanding sayang kepada orang ataupun makhluk lain, so bagi saya dia akan jadi macam tu. Dia akan ke arah begitu. So untuk menjawab soalan adakah mental diorang terganggu ke, bagi saya yes. Sangat-sangat terganggu sebenarnya, sangat-sangat stressful sebenarnya. Sebab kita macam ni, kita nak layan emosi orang, emosi kita, faham tak? Tapi dalam masa yang sama kita sayang orang ni. Tapi macam mana kita nak buat dekat orang ni? Orang ni still sakitkan kita, tapi still sayang. That's why kena patah balikkan diri sendiri. Apa-apa pun memang berbalik pada diri sendirilah. Kita sayang dia tu sebab apa? Sebagai apa? Dan kita kena fikir balik. Orang kata janganlah sampai buta sampai kita tak boleh nak tengok pro and cons dia. Kalau kita dengan orang ni macam ni, macam ni, macam ni, apa positif dia? Kalau kita teruskan, apa positif dia, apa negatif dia? Kena tengok balik, kena tanya balik diri itu secara rasional je lah. Tapi selalunya kalau dah wujudnya perkataan cinta itu buta, bagi saya rasional tu dia dah keluar tepi. Yang dia tahu dia ada dengan orang tu walaupun dia sakit. Okey? Bagi saya lah, sebab dia rasa orang tu memang mungkin kita tak tahu dia punya past sebelum ni ke macam mana. Dan dia rasa kehadiran seseorang itu adalah penyelamat untuk dia. Macam mengisi Kekosongan, betul. Ya. Walaupun dia disakiti, dia pukul ataupun dibuat apalah oleh pasangan tu, tapi bagi dia orang itu saja yang dia ada dan dia tak sanggup nak lepaskan dan mencari orang lain sebab dia takut mungkin pengalaman silam dia akan kembali lagi. Sikit je. Oh, sapu punya gamat elok lah ni. Selalunya macam tu. Ya. Itu je lah sikit. Maksudnya dia terlalu takut dengan kisah silam dia sampai apa yang dia hadap sekarang ni dia just merelakan lah. Betul. Sebab dia dengan berharapan one day dia akan bahagia Dengan orang itu. dengan orang itu. Sebab orang itu pernah datangkan bahagia untuk dia. Mungkin kita tak mungkin. tahu. Tapi kebiasaannya kalau benda tu dah pernah jadi sekali, benda tu akan jadi habit. Betul. Dia tu akan Betul. jadi habit, so dia akan ulang benda sama. And then pada saya lah, pada saya orang yang mempertahankan tu dia sebenarnya bukan dah sayang. And then dia hanya membuat keputusan mengikut nafsu. Dia tak mengikut akal fikiran lah. Macam Umay cakap, kalau betul lah mengikut pemikiran yang logik Rational rasional tu, dia dah boleh fikir dengan waras lah. Takkan buat macam tu. Dia takkan buat macam tu, dia takkan stay. Ya, betul. Okay, so ingat toxic wahid. Tak sih, bagus. Toxic wahid. Rasional tu penting. Gunakan akal. Guna Cantik sikit Mai. Ada lagi. Macam tu Okay, so okay, itu toxic dah settle. So macam mana? Okay, kita tahu dalam sebuah perhubungan, sebab kita dengan manusia, manusia ni kita ada perangai kita, manusia tu ada perangai dia sendiri kan? Betul. Tak semestinya bahagia. Dia betul lah 2 minggu je. 2 minggu je. Lepas tu akan ada naik turun dia, akan ada gaduh dia. Betul. So macam mana kita nak maintain dan seimbangkan dua benda tu? Cinta dengan kita punya mental, kita punya sendiri mental. Okay. Kita bagi orang bercinta lah. Okay. Macam tu nak cara nak stablekan nak benda tu lah. seimbangkan tu. Pertama kalau dari segi cinta, itu antara kita dengan pasangan sendirilah. Okay, yang tu macam ni cara setiap pasangan handle benda ni dia berbeza.
Ada orang dia suka buat ground rule lah. Maksudnya contoh macam dia tak boleh dengan cakap dengan seseorang macam ni, every time every activity kena bagi tahu. Ada orang macam tu, ada orang dia lebih santai, tak bagi tahu tak apa kan. Tapi at least communication lah tentu penting untuk cinta. Dan kalau melibatkan mental health sendiri, so yang penting mental health ni diri sendiri dulu. Sebelum kita nak sayang orang lain, nak cinta orang lain, kena sayang diri sendiri dulu. Kayaknya kalau macam tu, setiap orang ada terapi dia masing-masing lah. Macam saya, mungkin saya main game, saya tidur ke apa kan. So benda tu penting untuk jaga mental health saya sendiri jugalah. Dan kalau ada apa-apa saya ada masalah dengan pasangan saya ke apa ke, dia lebih kepada sembang. Sembang cara kita nak settlekan benda ni lah. Itu daripada saya. Mungkin orang yang tak pernah bercinta. Rasa dia. Boleh tembak kita tak pernah bercinta guys. Okay, kalau macam saya, siapa cakap saya tak pernah bercinta? Oh, tak. Itu satu jelingan yang bermaksud. Itu ada maksud jelingan. Okay, alamak. Okay, kalau macam saya apa dah soalan dia tadi? Macam mana kita nak seimbangkan cinta dengan kita punya mental health? Macam mana kita nak seimbangkan mental kita, cinta dengan mental health? Bagi saya, saya tertarik dengan ayat tadi, komunikasi. So kalau saya, communication is the key. Okay, apa-apa pun bawa berbincang, bawa orang kata bawa berbincang lah, berjumpa ke tak berjumpa ke, tapi bagi tahu. Bagi tahu. Kalau tak puas hati, bagi tahu. Tapi ada cara-cara dia juga nak bagi tahu. Bukan pak terus lepas time tu lah nak pantai ke kan. Kalau macam tu dia merosakkan juga bagi saya lah. Dia akan merosakkan juga kita punya relationship tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tahan, dia merosakkan kita punya emosi dan mental kita. So macam mana kita nak buat? So bagi saya, diri sendiri dulu. Macam saya cakap tadi, diri sendiri dulu, cool down dulu, tenang dulu. Kalau nak overthinking, kau overthinking dulu seorang-seorang, kau meroyan dulu seorang-seorang. And after that, baru kita cari yang rational tadi. Kita fikir balik, kenapa macam ni? Patut kita tengok diri kita dulu. Patut tak aku berfikiran macam ni? Patut tak aku berkelakuan macam ni? Kenapa aku rasa macam ni? Okay, cari reason dia tu dari diri kita sendiri. Kalau tak jumpa, baru kita cari, okay, partner kita. Tak semestinya sesuatu perhubungan itu orang kata goyang disebabkan partner kita. Kadang-kadang tu sebenarnya disebabkan diri kita sendiri. So apa-apa pun basic tu tengok diri sendiri dulu. Tengok diri sendiri, okay, aku rasa macam tak ada. Kadang-kadang rasa tak ada tu sama ada ego ataupun memang tak ada. Kalau ego tu, kena tahulah, kita tahu ego kita kat mana. Kita kena turunkan ego dulu, cari salah diri sendiri dulu. After that baru kita tengok apa yang aku dah buat dan apa aku tak buat. Kalau sebelum ni conversation kata ada perjanjian yang macam ni, tengok balik, kita ikut tak rules tu? Dia ikut tak rules tu? Siapa yang tak ikut? So bila siapa yang tak ikut, tak boleh kita macam nak salahkan pak macam saya cakap tadi kan. So apa? Communication, bawa berbincang. Okay, sekarang ni kita punya rules macam ni. Okay, tapi siapa yang tak ikut? Betul tak? Maksudnya bawa bincang. Kalau kita tanya seorang-seorang, dia tak ikut ni rules ni, rupanya kita pun ada yang tak ikut. That's why pentingnya communication tu, duduk sama-sama, cakap apa yang tak puas hati, tapi selepas dah bertenang dulu. Macam tu barulah kita boleh ada rational thinking tu. Sebab selalunya bila kita beremosi, kita tak akan fikir dah orang tu betul ke, orang tu salah, orang tu betul ke. Kita tak fikir dah, kita fikir kita betul je. Aku tahu aku nak cakap. Tak kisah dah orang tu betul sekalipun, even sikit pun kita tak ada kau salah semua. Sebenarnya akan macam tu lah. So that's why pentingnya kita relax dulu, tenang dulu, let dulu. Okay, lepas tu barulah kita fikir balik. Macam tu lah. Dia kalau kita memang communication is key. Tapi kalau kita bercakap bila kita tengah marah, time tu semua kitab-kitab lama akan terbuka. Tentulah Kesalahan dendam 5 tahun lepas tu. Awak ingat tak tarikh ni? Padahal 5 tahun lepas, tak apa, saya dah maafkan. Tapi bila gaduh tu datang semua balik. keluar. Kadang kita lelaki, kita tak ingat. Betul. Kita tak ingat, tapi bila datang balik kita macam bila masa? Bila Dia masa? dah jadi gaduh balik Bila lah. masa? Tak ingat tu pun jadi masalah, Mat. Jadi masalah. Tapi lelaki ni short term, perempuan long term punya memory. Betul. Itu tak nafikan lah. Tapi
untuk wanita juga, walaupun saya pun wanita, saya tak menyalahkan lelaki 100%. Sebab tu saya cakap, tengok diri kita dulu. Okay, somehow perempuan pun ada salahnya. Okay, saya kurang, minta maaf kalau nak kena kecam ke lepas ni kan. Tapi saya kurang berminat untuk perkataan semua lelaki macam ni, semua perempuan macam ni. Sebab bagi saya, bukan semua jantina itu begitu. Tapi siapa orang itu yang dia jadi macam tu. Faham tak? Apa yang orang tu pilih. Bukan siapa jantinanya. Macam tu lah. Betul. Sebab dia jantina, dia tak memainkan peranan atas Ya, seorang betul. macam tu semua. Betul. Tapi dia sebabkan certain thing tu banyak kali berlaku dalam satu jantina. Seorang datuk lah. Tapi masalahnya jantina tu je yang lainnya okey. Itu yang macam itu ya. tak nice lah Jadi kalau kita nak sikit salahkan lah. semua kan. Macam tu. Okay, so boleh tak saya pergi ke soalan terakhir? Boleh. Takkan tak Kita boleh. sembang dah panjang ni. So soalan terakhir dia, psychological first aid. Pernah tak menerima, kita panggil pesakit ke kalau orang yang mental health? Macam anxiety ke, kita panggil pesakit ke apa? Disebabkan kita tak diagnose, so kita taklah panggil pesakit. Tapi kalau nak bagi orang mudah faham macam tu lah. Ataupun boleh kata sebagai orang yang ada isu mental. Macam tu lebih macam ni lebih manis lah. Lebih Macam sedap ini dengar pesakit, lah. pesakit Pesakit. mental. Rasa macam ouch. Kita shock dia sakit. Pesakit. Sakit. Tangkap mana, macam- hospital mana. Macam tak sedap lah kalau dengan orang tu pun mungkin orang tu emosi. So mungkin lagi mudah terasa kalau kita guna perkataan Sakit. Okay, so dari pihak psychological first aid, Mhm. pernah tak menerima mereka-mereka yang mengalami mental health dalam percintaan? Saya rasa awak dengan saya fikir benda sama tak? Itu tak nak sebut nama. Tak sebut. Masa. Semua benda perlukan masa. So how the process dia Okay. macam mana, and macam mana first keadaan dia bila dia datang jumpa orang? Okay. Dasar saya lah, saya dululah Saya rasa saya dengan umumnya orang yang sama yang jumpa kami, tapi cara kami approach lain lah, beza sikit. Okay, so pada ketika itu seorang perempuan lah saya cerita. Okay, dan cara saya approach dia adalah kita cakap dengan dia, kita cakap yang bagi dia rasional balik sebenarnya. Sebab bila kita tengah emosi ni, kita tak tahu apa kita fikir. Macam Umar cakap tadi lah, dia tahu dia betul. Dia betul walaupun pasangan dia tu buat yang memang saya rasa tak adalah teruk mana, tapi sebabkan dia tengah emosi, dia rasa dia betul. Memang tak boleh kacau dah pemikiran dia. So bila ketika itu berlaku, kita kena cuba untuk rasionalkan dia balik, cakap slow talk dan bagi macam tenangkan dia dululah. Okay, itu saya lah sebagai lelaki, sebab saya tak boleh nak bagi physical touch dan untuk tenangkan dia secara lebih detail. So kita try dengan sembang, walaupun on the phone ke apa ke, VC ke apa ke, tapi itu je cara yang kita boleh buat setakat tu lah. Kalau Umar dia approach lain sikit. Dan kalau macam mana? Kalau saya saya pernah beberapa kali jugalah dalam situasi yang macam ni. Ada orang yang sama, ada orang yang berbeza. Maksudnya orang sama tu berulang kali. Ya, betul. Boleh katakan begitu. Dan jujur saya cakap sangat menyedihkan. Dia macam berat. Dia berat untuk dia yang saya pun rasa berat dia. Faham tak? Macam tu. So dia macam cara saya approach cara saya approach tersyashal. Okay, cara saya approach macam Azri pun tahu, kalau orang tu perempuan, saya lebih suka physical touch. So kalau kita jumpa, kalau kami berjumpa, memang saya akan start dengan physical touch. Kalau saya kenal orang tu, saya terus peluk. Kita dah tahu orang tu boleh dipeluk ataupun tak. Tapi kalau macam ada some case yang dia perempuan tapi kita tak tahu dia selesa ke tak untuk peluk, kita bukan tanya dulu nak peluk, macam tu. So kalau dia nak, baru kita bagi. Kalau tak apalah. So ajak duduk, baru sembang. Kalau
tengok keadaan dia datang pada umur itu macam mana. Kalau dia beremosi yang macam yang sangat-sangat yang macam kalau aku cakap ni tak dengar pun. Orang yang beremosi saya bagi tips sikit lah kalau saya buat. Orang yang beremosi tak payah cakap banyak pun, dengar je. Kita gunakan 2 telinga kita instead of 1 mulut kita. Kalau saya lah, dengar je apa dia nak cakap, sebab orang yang sedang beremosi ni, dia dah tak boleh fikir dah apa kita cakap. Kalau kita cakap sekalipun, kita suruh ulang, dia tak tahu. Dia tak tahu sebab yang dia fikir masalah dia. Macam tu. So, masalah dia tu yang tak keluar daripada otak. So, bagi dia keluarkan dengan cara dia meluah. So, dengar je. Okay, ni, betul ke salah kau? Ya kan, je dulu. Bukan ya kan selama-lamanya. Je dulu. Bagi dia habis cakap. Bagi dia lepas dulu. Okay, dah habis cakap. Maksudnya kita akan nampak emosi dia tu daripada yang high level kepada yang sederhana mungkin ataupun dah low. Sebab dia dah penat. Dia lega. Selalunya orang yang bila dia dah cakap, dia dah lepas, dia akan penat. Kadang-kadang kita tak perlu pun nak cakap. Waktu dia penat tu juga sebenarnya, biar je. Okay, balik rest. Macam tu. Kita just ada untuk dengar. Habis tu masalah aku tak siap lagi, tak settle lagi macam mana? Tak apa, balik tidur dulu. Walaupun tidur dia tu confirm akan terganggu, tapi tak apa. Bagi dia rest dulu. Sebab dia still dalam emosi yang tak stable. So bagi dia rest dulu. Itu orang kata satu terapi lah juga sebenarnya untuk dia rest. Lepas dia dah rest, okay, jom come back dengan masalah tu. Okay, sekarang ni isu dia macam ni. Saya baru dengar pihak awak, saya tak dengar lagi pihak dia. Tak boleh lah nak judge dia macam ni. Macam tu, tak boleh nak judge dia macam ni. Kena bagi tahu. Barulah dia, sebab bila kita bagi tahu salah dia, walaupun kita nampak dah salah, okay, salah dia kat sini. Kita tak boleh kau salah ni, tak boleh macam tu. Sebab dia akan marah kita pula. So biar lepas dulu, lepas dah cool down, baru bagi tahu, okay, yang ni betul, yang ni salah. So salah ni macam mana nak buat? Macam tu lah. Kita tunjuklah satu-satu macam mana nak buat. Bagi dia option. Dan option tu dia yang pilih. Dia nak buat yang mana. Okay, kalau yang ni apa-apa-apa, kalau B apa-apa-apa. Macam tu lah. Gitu. So, dengar Soalan tu macam, banyak. Rupanya kita tak boleh ambil senang lah benda ni. Balik. Okay guys, so sampai situ saja segmen kita pada kali ni. And semoga kita berjumpa lagi di dalam segmen yang seterusnya di Celoteh Show. Celoteh lagi. Bye.